Okay guys, so kali ni kita akan inilah kita akan buat untuk audience pula. Okay, korang dah set manager korang dah set korang punya pixel. Now kita nak ke bahagian audience. Bagi audience ni dia lebih kepada kita nak set audience korang yang sebenar lah, yang betul, yang tepat. And also yang korang boleh gunakan kemudian. Okay, so korang set up sekarang ataupun korang boleh add on later lah kalau korang ada nak add on kan. So tapi yang penting korang boleh set up sekarang dulu. First kita akan pergi kat bahagian audiences lah. So yang nombor satu korang kena faham audiences ni apa yang dia buat adalah kalau korang baca kat sini, when pixel codes are fired and assigned to visitor, you can put them into audiences. Tu nampak bila kita install pixel ni dia boleh detect korang punya visitor dan korang boleh letakkan diri dia orang sebagai audience korang. Contoh kita dah set itu kan, view content lah, page view lah, add to cart, purchase semua tu kan. Korang boleh buat balik tu semua, korang boleh gunakan balik data tu semula untuk lepas-lepas ni punya purpose lah, which is retargeting ke ataupun korang nak dapatkan lookalike audience ke. Yang tu nanti kita akan dig down lebih detail lah. Okay, alright, so yang tu yang korang faham dulu. Yang penting korang kena tahu bila korang buat apa nama tu setting audience ni, guys kena tahu lah audience korang ni macam mana kan. Kalau korang jual fashion, benda yang melibatkan tudung, mestilah korang nak kena aim fashion ataupun accessories ke kan. So benda-benda sini lah, so you guys kena faham bila kita buat audience macam ni lah. Korang kena tahu sendiri korang punya audience macam mana, bakal audience korang ni. Saya akan guide tapi korang sendiri yang akan deep down lah. Okay, right. So selain pada tu audiences ni boleh digunakan untuk retargeting. Okay, retargeting to different audiences. Okay, so having custom audience allows you to retarget ataupun remarket to them depending on where they are in the sales process. So nampak kadang-kadang korang dah ada orang tu dah add to cart kan, tapi dia orang tak beli, dia orang tak purchase lah. Okay, apa yang korang boleh buat lah, korang retarget balik dia orang. Maksudnya macam kalau korang perasan Shopee lah kan, korang masuk Shopee kan, korang dah masuk add to cart ke apa ke, and then korang tak check out ataupun korang tak buat payment. Okay, kalau korang rasa nanti korang dapatlah kat YouTube lah, dekat Facebook lah, Instagram lah korang punya produk tu semua yang korang tak korang tak check out tu, dia akan paksa korang check out. Benda ni lah yang akan increase conversion. Yang ni lah yang kita akan buat. Okay, tapi tu untuk conversion lah. Okay, untuk sedikit info, inilah dia macam mana kita nak create audiences with pixel data. So now korang perasan ada leads kan. Of course lah bila visitor, okay kita ambil sini orang dah masuk website korang. Okay, tu adalah website visitor. Okay, kadang website visitor tu belum convert pun lagi jadi leads. Sebab apa? Sebab leads tu bila dia dah isi nama, email tu semua lah, nombor telefon, korang dah dapat detail dia orang lah, barulah itu jadi leads. Lepas tu bila kita buat audience ni, nampak leads ni korang boleh set remarketing ads for leads only. Maksudnya leads ni mungkin dia dah isi tapi dia orang tak ke next punya page, maksudnya tak ke langkah seterusnya. Okay, so korang boleh remarket balik kat orang, retarget kat orang. So inilah penggunaan retargeting bila dekat leads. Retarget ni mungkin macam hello hi, ingat lagi tak kita orang. So ini semua korang offer lah something kan. Kalau order sekarang dapat free shipping ataupun discount, itu untuk leads lah. Okay, lepas tu initiate checkout. Inilah initiate checkout. Okay, remarketing ads for people who didn't finish checkout. Okay, yang ni selalunya kita gunakan bila orang tu dah add to cart tapi terlupa nak check out. Bukan terlupa lah, dia orang tak check out lah sebenarnya cerita. So apa korang boleh buat lah macam contohlah konten yang saya boleh bagi macam dah terlupa, saya perasan yang anda terlupa nak check out kan. Tak apa, jangan risau, masih belum terlambat lagi. Boleh ke website kami untuk check out bla 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 macam tu lah. So nampak dia ada beberapa konten lah yang korang boleh gunakan. Okay, and then last kali adalah customer. Ini adalah bila orang tu jadi customer, make additional offers to your customer. Maksudnya
Mungkin korang ada nak offer something lah kat customer yang dah beli dengan korang ni. Mungkin next purchase diorang dapat 10% ke kan. Ni cara-cara, ini e-commerce punya thing lah. Tapi ini pun korang boleh buat sebagai korang punya kata apa, yelah kadang-kadang you dah ada database kan, you dah ada customer, why not use them kan, why not gunakan diorang menjadi korang punya marketing platform juga untuk spread the word of mouth lah. Macam tu lah korang nak increase korang punya conversion juga, ataupun increase korang punya sales lah nak cerita. Tapi korang tak boleh expect lah semua orang akan buat kan. Tapi yang penting diorang dah percaya produk korang dan juga diorang suka value korang. Okay, right, now kita akan ke bahagian macam mana kita nak set up audience ni. Okay guys, so sekarang ni korang kena go balik dekat korang punya business manager, business suite korang tu lah. So apa yang korang boleh buat adalah korang tekan je dekat business tool tu, dan korang pergi dekat bahagian audience. So dia akan bawa ke page ni lah, page audience ni. So dekat sini lah you guys kena faham apakah penggunaan audience ni. Kalau korang rasa ada 4 jenis lah: custom audience, lookalike audience, safe audience dan juga special ad audience. Okay, so kalau kita baca satu-satu custom audience connect with the people who have already shown interest in your business or product with custom audience. You can create an audience from your customer contacts, website traffic or mobile app. Okay, usually memang kita akan guna ni banyak lah. Kat sini lah kita akan create retargeting lah, apa semua ni semua kat sini. Kita akan set up dulu. Retargeting tu walaupun dia topik yang berbeza, tapi kita akan create dulu dekat sini. Okay, so kita akan go detail. Okay, so now kita try create So nampak dia ada beberapa dekat mana, bila korang create custom audience ni, korang kena tahu dari mana audience yang korang nak aim ni. So contohnya website. Okay, create an audience based on website visitor from your Facebook pixel. Tailor your audience based on event that you want to focus on, such as purchases. So dekat sinilah korang, apa yang paling penting sekali korang kena tahu, bila kita ada website dan install pixel, korang boleh setting yang jenis yang power-power lah. Tapi dah bagi kita satu dulu, ada customer list. Ni kalau korang ada email dorang, nombor telefon dorang, detail ni lah yang korang letak dalam Excel ke, korang boleh upload kat dalam dalam customer list ni. Simple je. So ini guna customer list. App activity, ni untuk kalau korang ada ni lah, mobile apps. So boleh gunakan juga. Offline activity ni kalau contoh korang ni lah yang bukan dalam Facebook lah, maksudnya contoh korang buat event ke apa kan, so korang boleh gunakan juga detail ni untuk masukkan juga, so tak ada masalah. Okay, lepas tu kalau korang nak gunakan asset korang which is Facebook ataupun Instagram sendiri, okay, saya suggest video ni lah. Video, create an audience of people who watch one of your videos on Facebook or Instagram. So nanti saya akan tunjuk macam detail dia. Instagram account pun sama juga. Korang boleh, siapa yang pernah masuk korang punya account apa semua, ataupun pernah like korang punya ni, korang boleh re-target balik kat orang. Okay, lead form ni siapa yang pernah isi korang punya form korang lah. So yang ni kalau korang perasan nanti dekat campaign objektif tu ada bahagian lead generation. So korang boleh gunakan itu juga. Event sendiri, so event kalau korang ada create event ni bukan yang event trigger tu Event ni maksudnya diorang dah korang ada letak, korang ada create satu event kan, lepas tu korang buat dekat Facebook juga, and then korang perasan yang invite orang tu kan, invite are you coming or not, apa tu semua tu, itu event yang kita cakap dekat situ lah, Facebook events. So dia ada satu dia kan ada page, group dengan events kan, di events tu lah. So dia lain sikit daripada page dengan group. Okay, instant experience ini kita tak digunakan sangat pun, memang bukan jarang, tak pernah sebenarnya setakat ni. So tapi pernah guna untuk eksperimen je lah, tapi jarang lah. Okay, and then Facebook page sendiri, maksudnya kalau people yang follow ataupun pernah like ataupun share komen korang dekat korang punya FB page tu sendiri, korang boleh gunakan juga custom audience ni. Shopping ni pernah interact dekat korang punya Facebook dengan Insta shop korang lah. So yang ni pun boleh juga. And Facebook listing, okay, simple as that. Catalog, ini korang kena create korang punya catalog lah. Kalau okay,
Alright, so apa yang penting sekarang ni ialah first kita buat website ni. Okay, yang paling penting saya set kat website dulu lah. Next. Okay, so kalau korang perasan, okay, source pilih betul-betul ni lah. Yang mana yang korang nak. Okay, so dekat events ni lah yang penting. Korang nak letak yang mana. All website dekat sini lah setting dia. Okay, so include people who include people who meet any of the following criteria. Korang boleh tukar je all. Tapi kita nak targeted. So kita letak any. Kalau all nanti semua orang akan nampak, which is tak kena lah. Okay, so suggestion saya first adalah korang letak all website visitor ni. Yang ni korang letak jangan letak lama-lama sangat. Kalau korang rasa yang ni 180 je. So suggestion saya 90 ke 180. So yang ni tak apa, boleh letak 180. Ini kalau korang nak include people ataupun korang nak exclude lah. Tapi tak payah, ini tak payah. Korang letak je sini dulu all website visitor. Nama ni bagi cantik sebab takut nanti korang tersilap lah apa semua kan. So letak dulu yang ni dulu all website visitor. So create audience. Okay, korang dah ada satu. So benda ni dia akan makan masa sikit lah. Masa sikit ni maksudnya sebab korang tak buat iklan apa semua lagi kan. So dia akan makan masa sikit. So below 1000 dia tengah populating lagi lah. So dia bagi dia masa untuk dia dapatkan data. Okay, tapi tak boleh kita create lagi audience. Tekan custom audience. Okay, sama agak. Okay, lepas tu korang pilih mana yang korang perlulah. So setakat ni macam ni page view kan. So page view. So dia masuk kat korang punya beberapa page tu semua. Make sure dia nampak apa korang nak remarket, dia target kat orang balik lah. So 30 days. Okay. Alright, so letaklah page view. Page view 30 days. Okay. Yang ni korang better letak rendah sikit lah. Jangan letak 180 sebab usually bila dia dah terlalu tinggi maknanya dia dah tak ada interest. So okay, korang boleh create audience. Okay. So since yang ni yang ni kita buat testing, tapi apa yang saya akan tunjuk adalah yang dekat tempat lain lah. Okay. Alright, so okay, so saya akan tunjuk kat one of our punya account lah Okay, so nampak kita ada buat beberapa lah. Yang lookalike ni semua ignore je dulu. Okay, so kita create lagi. So contoh kan website dia kan. Okay, next. Okay, so ni sebab dia kita pakai lain. Okay, kalau korang nampak, kalau bila korang dah setting dengan betul, korang akan nampak ni, nampak page view, view content, purchase, initial checkout ni semua. Okay, so dekat sini lah yang paling penting yang korang kena set. So of course korang bila orang tu dah masuk ke website korang nak make sure dia beli, betul tak? So yang paling penting bila dia dah isi korang tekan lead kan, contoh kan tekan lead, dia nak isi detail orang tapi dia orang tak convert lah. Okay, then yang ni korang boleh letak 180 hari. 180 hari sebab apa? Dia masih lagi belum ada interest. Dia ada interest tapi interest dia tak tinggi lah. So korang namakan lah dia orang lead 180 hari. So contoh lah lead 180 hari. Okay, so sebab apa yang ni korang kena pandai main lah, korang kena kreatif sikit kat sini. Okay, sebab since saya dah ada tak apa, saya nak tengok ni. Okay, then korang create je lagi. Next. Okay, now apa yang penting? Okay, of course lah add to cart. Bila orang tu dia dah ada niat nak beli tapi dia orang tak check out, maksudnya dia memang ada interest lah. So korang remarket balik kat dia orang. So yang ni korang letak dalam 30 hari. So dalam masa 30 hari usually time tu dah gaji apa semua kan. Senang lah nak convert. So 30 days, letak je 30 days. Okay, so janganlah for now jangan include ataupun exclude dulu lah. Yang ni kemudian lah bila korang dah power nanti kan. Yang ni kemudian saya tak nak yang detail-detail sangat lah. Tapi yang ni as a starter. So bila dah ni lah, letaklah nama yang betul. Add to cart. Okay, so apa? 30 days. Okay, ataupun korang boleh buat macam ni dia add to cart tapi dia tak purchase. Okay, so contohnya all website visitor purchase. Sorry. Bukan ni. Kan? Tapi dia purchase. Sekejap. Saya pun nak kena dapatkan. Exclude people. Okay. Betul lah. So, korang kena exclude people. So, contohnya kan, orang tu dia dah add to cart, tapi dia dah purchase. Okay, so korang tak nak lah orang yang macam tu sebab dia dah membeli kan.
So apa yang korang buat adalah exclude people yang dah purchase. So purchase, so dalam masa 30 hari. And then create audience, add to cart but no purchase. Sorry, but already purchase. Nama lain lah, add to cart, exclude people already purchase. Okay, nama dia dah ni kan, exclude already purchase lah kita letak. Sebab nama dia kena pendek je kan, purchase. Maksudnya orang tu dia dah add to cart, tapi yang add to cart tapi ada juga yang dah purchase. Contohnya 100 orang tu membeli, tapi yang dah beli betul-betul ada 30 orang. So korang ada 70 orang tu lagi. So yang 30 orang ni dia orang takkan dapat lah iklan-iklan tu. Diorang hanya akan dapat apa nama tu, diorang kira tak dapat iklan lah. So korang boleh save cost iklan korang. So korang hanya aim yang tak purchase sahaja. So pun korang boleh letak kat sini. Okay. So bolehlah tekanlah create audience kan. Okay, so biar je dulu. Okay, and then kita create lagi guest audience. So yang ni korang kena pandai main lah. Okay, so lepas tu ada juga yang macam initiate checkout. Maknanya dia dah check out, tapi dia tak ke next stage. Maksudnya checkout ni dia dah add to cart, dia dah tekan checkout dah, button checkout tu. So bila tekan button checkout tu, dia tak masukkan payment info orang apa semua. So pun kau boleh juga initiate checkout, exclude people, purchase. Maksudnya dia dah initiate checkout, tapi sama juga macam yang konsep yang saya buat tadi. Okay, tapi tadi saya kata dia dah add to cart tu 100 orang, 30 orang beli kan. Okay, ni kita aim 30 orang tu, mungkin ada 10 orang je yang beli. Okay, so yang 10 tu kita tak nak dah sebab dia dah beli kan. So kita nak aim yang lagi 20 ni saja. So kita exclude people yang dah purchase. So kita namakan dia initiate checkout, exclude purchase. Purchase 30 days. So pun boleh juga. So nampak, kita boleh create semua benda tu. Janji korang dah install Pixel, korang boleh main-main dengan audience korang ni. Tapi ni kita create ni untuk standby saja. Kita standby. Sebab yang ni kita tak akan gunakan awal-awal ni lagi lah. Tak banyak lah yang kita akan gunakan. Okay, so korang boleh create lagi. So create lagi, contoh kan korang nak yang lain pula purchase. Orang yang dah pernah purchase kan, ataupun dah pernah isi form tadi saya dah cakap kan. Okay, so korang kena pandai main kat sini lah, payment info. Tapi yang penting yang tadi tu lah, yang saya dah mention tadi. Purchase ni korang boleh letak juga. Contoh korang nak bagi dia next purchase tu 10% kan, pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi yang ni korang boleh je lah create. So ini untuk more into like bagi promotion untuk orang ke, ataupun free shipping kan. Korang boleh lah decide korang punya ni, ataupun produk baru ke kan. Sebab dia pernah beli barang dengan korang kan, contoh dia beli baju merah. Okay, lepas tu korang keluar produk baru baju warna hijau. Okay, so korang dah tahu dah orang ni yang dah membeli, yang 10 orang tu dah beli dah. So why not korang remarket balik orang, mungkin dia orang beli lagi. Okay, so yang ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, so itu untuk bahagian website lah. So korang pandai-pandai lah, pandai-pandai adjust. Itu yang paling penting, pandai-pandai identify. Sebab tu korang kena ada funnel korang, kena identify funnel korang yang betul. Okay, lepas tu kita yang lain ni tak perlu sangat lah, macam customer list ni semua tak apa, yang ni tak penting sangat. Tapi kalau yang bahagian sini website lah. Okay, kalau dekat Facebook source pula, bahagian video ni penting. So tekan next. Okay, so bila sekarang ni dia ada bagi engagement. Ni korang kena pilih lah berapa percentage, ataupun berapa banyak lah yang nak tengok, yang dah tengok, yang korang nak aim berapa ramai. Okay, usually saya cakap saya akan suggest pilih 3 ni lah. Okay, tapi korang kena pilih salah satu tau. Korang kena pilih salah satu. So 50% of your video, maknanya dia pernah ada interest. Okay, lepas tu korang choose videos kat sini. So video yang mana satu. Okay, contoh ni tak ada kan. Okay, sebab ni lah. Okay, kita test. Okay, kita test. Okay, tunggu lah, saya pilih ni lah sebab, okay, saya pilih ni lah. Okay, sebab 7,000 kan. Okay, so confirm. Okay, people who have watched at least 50% of your video. So contoh kalau video korang tu 1 minit kan, 60 saat. So dia at least tengok 30 saat daripada video tu. Maknanya dia dah ada interest lah. Kalau rendah daripada tu mungkin dia tak ada interest. Mungkin dia tak ada minat lah. Okay, so jangan aim orang-orang macam tu lah.
So retention ni usually kita akan letak yang ni 90 days lah usually. Ni depends on korang sendiri lah. Korang boleh letak berapa yang korang nak. 90 days. Okay, so namakan elok lah. People watch 50% video. Okay, so yang ni akan digunakan kemudian ya. Okay, alright. So now yang ni ignore je lah. Bukan ignore pula apa. Korang create audience. Lepas tu option description ni, kalau korang ada description ni boleh letak. Okay, so since saya dah create, saya tekan back je. Okay, so korang create lagi satu. 50 tadi kan. Okay, 75 pula. Okay, 75 choose juga mana-mana video lah. Usually video yang ambil video yang perform better lah. 90 days. Watch 75%. 90 days. Okay, 90 days. Okay, so kau create audience. Okay. Right. Lepas tu last kali create yang paling top sekali lah. Which is 95%. Okay. Sama juga. Confirm. Okay, 90 days. So namakan juga. People watch 75% video. Sorry, 95% video. 90 days. Okay, simple as that. Okay, so 3 ni paling penting lah sebab kalau boleh elakkan yang kurang daripada bawah tu lah. Macam ni kan, 25% ni maknanya dia orang tak ada interest lah dengan korang punya iklan. Unless kalau video korang tu lama, contoh 5 minit, 3 minit kan, tu lain cerita lah. Tapi kalau video korang 1 minit ke 30 saat ke semua, better pilih yang 3 ni je. Okay, right, June. Okay, next adalah Instagram account, no need. Korang pergi dekat Facebook page tak payah. Okay, itu sajalah. Setakat ni 3 ni yang paling penting lah. Website dengan video. 3 pula, 2 lah. 2 ni paling penting. Website dengan video. Yang lain ni korang boleh godek sendirilah kalau korang nak. Berdasarkan pengalaman, dia bukanlah tidak mendatangkan hasil, tapi bila dia dah level yang lain tu dia dah gempak, baru kita consider yang lain-lain ni lah untuk cuba. Okay, yang penting kena ada trial and error. Okay, so itu adalah untuk custom audience. Okay, harap korang faham lah bahagian custom audience ni. Kalau tak faham, korang boleh rewind balik, tengok balik. Okay, lepas tu kita akan go to lookalike audience. Okay, now kita tengok lookalike audience Apa itu lookalike audience? Sorry. Okay, kita tengok lookalike audience. Reach new people who are similar to your audience that you already care about. Okay, maknanya macam ni lah. Lookalike ni dia akan digunakan untuk korang scale. Scale ni maksudnya contoh bila korang dah buat iklan tu kan, and then korang dah buat retargeting, korang dah buat first funnel punya iklan apa semua kan, and then dia dah dapat result kan, dah proven. Tapi dia sale dia sama je, performance dia sama je. Korang nak dia level yang berbeza. Korang nak macam, okay, aku nak increasekan lagi. Mungkin yang audience yang aku dah ada sekarang dah tepu. Okay, so tapi bila dia dah tepu, tapi audience tu dia dah well proven. So korang nak aim orang yang terdekat dengan orang yang korang dah aim ya. Yang lebih kurang je lah. Lookalike yang sama-sama je, macam lebih kurang, tapi tak pernah dapat lagi lah. So ini adalah cara dia untuk korang scale. Okay, so lookalike audience. So jom kita lookalike audience. So first cari dulu dari mana dia datangnya. Pilih betul-betul, pilih yang macam kita famous academic pixel lah. Okay, so ni tak payahlah, korang pilih je pixel yang korang ada tu. Okay, so nampak dia bila kau tekan purchase ni, dia akan ada letak sini. We look at the frequency and ni last 60 days lah. Ni previous course saya tu kita ada buat. So ini saya tunjuk as a contoh. Okay, so nampak korang boleh nampak lah value apa semua ni kan. Okay, tak apa, yang ni saya nak you guys ignore je. Data korang mungkin berbeza. Okay, so korang pilih audience kat mana lah, lokasi dorang. Of course korang nak Malaysia je, pilih je Malaysia dulu. Okay, kalau korang nak worldwide pun boleh, tapi itu depends on sendiri lah. Okay, so now number of lookalike audience ni create dulu lah satu. Okay, suggestion dia saya adalah jangan terlalu broad. Okay, nampak bila sini ada sama je kan, ada certain dia akan jadi broad tau. Dia akan jadi terlalu broad. Okay, sekejap saya tunjuk contoh lain lah
try ni jap. Okay, tak ada. Kita test lain Okay, contoh yang ni Okay, nampak? Dia akan jadi aim 500,000. Mungkin yang before this korang create berapa ratus ribu je kan. Okay, tapi tak apa. Yang ni korang create yang mana yang the best ya. Okay, kalau tengok kan 263, 527, 391 kan. Korang nak aim yang spesifik saja. Okay, tadi ini test balik lah yang tadi yang saya dah create tu kan. Okay, contohnya ni kan 263, 527 ni semua sama je. Okay. Okay, so suggestion dia adalah korang pilih kosong paling tinggi pun 5 lah. 5. Maksudnya 0 sampai 5%. Itu paling tinggi. Ni pun korang kena create satu-satu lah. Maksudnya 0.1 ada 1, 0.2 ada 0.2, 1, okay macam ni. 0.0 hingga 1%, satu lookalike audience. So yang macam ni kan. Ni, okay, so korang create lah audience. So 1%. Dia dah 1%. Okay, sekejap. Source is too small, please recommendation. Okay, nampak dia at least 100 people kan. Okay, so dia kena okay lah. Kalau korang boleh try je Malaysia. Sebab yang ni kan, saya untuk training ni saya test je lah worldwide. Okay. Seperti negara lain lah, Singapore, Malaysia. Okay, since dia kecil kan. Okay, tak apalah, saya tunjuk lah maksudnya. Okay, kalau korang perasan, okay, tadi 01 saya dah buat kan. Okay, now kita try buat 02. So, ni another audience. Okay, nampak dia kecil lagi kan. Okay, tak apa. Ni saya just contoh lah. Lepas tu 03, satu lagi. Nampak? Dia tak dapat lagi kan. Tak apa, biar je. So, ni contohnya lah, nampak? Okay, ni ada satu. Kita baru create satu lah. Create satu. Sebab apa? Kita baru nak dapatkan 2% saja dulu. Tapi suggestion kita orang buatlah 3 ke 5 lah. Paling tinggi 5%. Jangan terlalu besar. Nanti dia terlalu broad. So, nampak? Who like famous marketing. Ni kau boleh aim lah. Okay, so kita ambil balik. Okay, so back to ni balik adalah kita tengoklah, pilih je mana yang ni kan, lookalike audience ni, pilih yang ni, and then korang create lah sendiri. Tapi ini lebih pada scaling. Yang ni tak ada peranan. Ini lebih bila korang iklan korang ni dah sebulan kan jalan kan, korang dah dapatkan audience yang korang nak, then korang boleh consider. Tapi yang ni saya just tunjuk sebagai contoh sajalah. Okay, right, lepas tu itu lookalike audience lah. Sekarang ni lookalike audience ni very simple. Ni untuk setting je. Lookalike ni korang setting kemudian tak apa. Okay, special ad dengan save audience ni elakkan je lah. Sebab yang ni macam save audience ni korang save. Contohnya korang nak gunakan balik, contoh iklan audience korang nak gunakan balik sebab dia perform well, boleh lah guna. So korang save. Nanti korang tak perlulah buat balik semua A to Z kan. So boleh gunakan balik. Okay, special ad audience ni korang perasan only available for ads in special ad category. Okay, so ni tak perlukan. Alright, so simple as that. Create audience ni dekat bahagian sini. Okay, so harap korang dah buat lah apa yang dah diperlukan. Macam tadi saya tak buat dekat bahagian bahagian yang saya punya iklan yang ni sebab dia kekurangan data. Okay, tapi apa yang penting adalah korang bila dah setting tu, insyaAllah dia akan ada dekat sini lah. Okay, yeah. Yang ni lebih pada persediaan. Dia korang takkan gunakan terlalu awal. Korang akan gunakan nanti. Yang ni persediaan sahaja. Okay, so itu sahaja untuk topik kali ni, audience ni. Yang penting korang kena kreatif. Saya summarizekan, korang kena kreatif lah dalam korang punya pembinaan audience ni. Macam mana yang korang nak, apa yang korang target ni semua ni. Ini terserah dekat anda sendirilah. So korang kena be kreatif dengan audience yang korang ni. Ni lebih pada setting up awal sahaja. Guna itu nanti kemudian. Kita akan check lebih lanjut. Okay, alright. I think itu saja daripada saya. Okay, I see you on the next video. Thank you so much.